Perwujudan 4,186 jawatan tetap tambahan di Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menyerap doktor kontrak yang terdiri daripada pegawai perubatan, pergigian dan farmasi masih belum dapat menyelesaikan isu hartal doktor kontrak bagi jangka masa panjang. Untuk penjelasan lanjut, kita bersama wartawan Hafizuddin Yusof yang kini berada di Parlimen. Silakan Hafiz. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio berlintas langsung di Parlimen. Antara sesi pertanyaan jawab lisan menteri yang menarik boleh saya kongsikan pada hari ini. Antaranya soalan dari Ahli Parlimen Jerai iaitu Tuan Sabri Aziz meminta Menteri Kesihatan menyatakan pendirian kerajaan terhadap kontrak doktor dan jururawat untuk memanjangkan kontrak tahunan dari 2 tahun ke 4 tahun dengan peningkatan kes COVID-19 yang dilanda negara, yang dihadapi oleh negara ketika ini. Menjawab persoalan tersebut, Timbalan Menteri Kesihatan 1 Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali menjawab pada 14 Julai 2021 kerajaan telah bersetuju pegawai perubatan lantikan kontrak yang telah lengkap wajib 2 tahun dilanjutkan 2 tahun lagi bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan pada 29 Oktober 2021 semasa pembentangan bajet 2022. Kerajaan telah bersetuju menyambung pelantikan secara kontrak lebih 10,000 pegawai perubatan, pergigian dan farmasi selepas tamat tempoh wajib selama 2 tahun kepada maksimum 2 tahun lagi bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan dan kesediaan untuk pengajian kepakaran. Penyambungan kontrak ini masih tidak dapat menyelesaikan masalah jawatan tetap yang terhad dan tidak mencukupi berbanding keperluan sebenar pegawai perubatan, pergigian dan farmasi. Penyambungan kontrak ini hanyalah sebagai penyelesaian sementara sahaja, dan kalau kita lihat dari sudut jangka panjang, kestabilan sistem kesihatan berkemungkinan terjejas dan tidak dapat mewujudkan jaminan pekerjaan. Jadi pada 19 Januari 2022, kerajaan telah bersetuju mewujudkan 4,186 jawatan tetap tambahan di Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi tujuan melantik 3,586 pegawai perubatan, 300 pegawai pergigian dan 300 pegawai farmasi. Perwujudan sekurang-kurangnya 1,500 jawatan tetap pegawai perubatan, pergigian dan farmasi diwujudkan pada setiap tahun mulai 2023 sehingga 2025. Perwujudan 800 jawatan tetap pakar perubatan dan 70 pakar pergigian di Kementerian Kesihatan Malaysia juga diwujudkan pada setiap tahun mulai 2023 juga hingga 2025. Dan dikongsikan juga pada 1 Mac 2022 Suruhanjaya SPA telah mengeluarkan iklan dan merangkumi 3,586 pegawai perubatan, 460 pegawai pergigian dan 460 pegawai farmasi dengan berlaku peningkatan penawaran bagi para pegawai pergigian dan pegawai farmasi sebanyak 160 jawatan yang ditawarkan. Baik, soalan seterusnya boleh saya kongsikan juga diajukan juga kepada Menteri Kesihatan dari Ahli Parlimen Muar, Tuan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, yang memaklumkan meminta Menteri Kesihatan menyatakan apa kesediaan kerajaan dan Kementerian Kesihatan untuk pembukaan semula sempadan antarabangsa negara dan apa garis panduan SOP yang baru yang akan dibentuk. Menjawab persoalan tersebut, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali menjawab 1 April 2022 Malaysia akan beralih ke fasa endemik sekaligus membuka sempadan. Jadi bagi memastikan pembukaan ini berjalan dengan lancar dan selamat, 4 langkah akan dilaksanakan oleh KKM. Yang pertama, KKM akan terus melaksanakan pendekatan sistem amaran dan tindakan atau HAS yang memberikan indikasi awal tentang peningkatan kes COVID-19 dan pengurusan wabak yang bersasar. 2. Mengukuhkan aktiviti diagnostik dan pengawasan yang memberi fokus kepada pengesanan melalui National Testing Strategy bagi memperkasakan rakyat untuk menjadikan ujian ini sebagai kebiasaan baru dan melaporkan keputusan ini melalui aplikasi MySejahtera. Yang ketiga, memperkasakan pelaksanaan TRIIS atau TRIS yang meliputi komponen ujian, pelaporan, kuarantin dan memaklumkan kepada kontak rapat dan juga mendapatkan rawatan segera. Yang keempat, iaitu yang terakhir, mengurangkan mobiliti dan morbidity dan mortality yang berkaitan COVID-19 dengan memastikan kes COVID-19 diperkukuhkan melalui pendekatan digitalisasi yang disediakan melalui aplikasi MySejahtera yang meliputi pelbagai aspek penting. Dan mengenai SOP baru berkaitan pembukaan sempadan, salah satu komponen utama di bawah fasa peralihan endemik adalah dengan memperkenalkan satu SOP yang disokong oleh 9 garis panduan. SOP dan garis panduan tersebut akan diumumkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN tidak lama lagi. Kalau boleh saya kongsikan juga secara ringkas soalan yang menarik saya kongsikan daripada
jawapan daripada Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim yang memaklumkan kos pengambilan pekerja domestik Indonesia ditetapkan sebanyak RM7,800 dengan RM6,000 kos di pihak Malaysia, manakala RM1,800 di pihak Indonesia. Penetapan kos itu adalah seperti yang dimuktamadkan dalam memorandum persefahaman MOU antara Malaysia dan Indonesia. Perincian tersebut diberikan bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Batu Kawan P. Kasturi Rani yang ingin tahu kos secara terperinci yang dibayar oleh pemohon kepada ejen pengambilan pekerja domestik Indonesia sebelum wabak COVID-19 dan bilangan agensi yang terlibat dalam pengambilan pekerja imigran dari Bangladesh. Berkaitan pengambilan pekerja migran dari Bangladesh pula, Datuk Awang Hashim memaklumkan mesyuarat Jemaah Menteri pada 10 Disember 2021 telah bersetuju supaya pengambilan pekerja asing warga Bangladesh adalah menerusi 275 agensi pekerjaan Bangladesh sahaja. Jadi saya rasa setakat ini saja yang dapat saya kongsikan kepada penonton Bernama TV. Kalau boleh saya kongsikan secara ringkas sikit lagi, sekarang ini masih lagi berlangsung sesi perbahasan pembentangan usul lanjutan penguatkuasaan subsection 4/5 Akta Kesalahan Keselamatan langkah-langkah khas 2012 bagi tempoh 5 tahun lagi. Jadi bagaimana keputusannya akan kita bawakan dari semasa ke semasa. Jadi setakat ini saja perkembangan langsung dari Parlimen. Kita kembali semula ke rakan penyampai di Wisma Bernama. Silakan.